Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua dengar dan semua follower The Patriots Asia. Bagi sesiapa yang belum follow akaun rasmi The Patriots Asia di laman Twitter, tekan butang follow dan ataupun di laman-laman lain seperti Facebook dan juga Spotify, tekan follow, dan Facebook jangan lupa tekan like, share, terutamanya akaun terbaru kami iaitu The Patriots 2.0 untuk kembangkan semula akaun kami daripada di-ban Facebook. Alright, maaf atas isu teknikal yang berlaku dan sebelum saya bermula, nak saya promokan buku terbaru kami, iaitu buku best kami, iaitu buku Politik untuk Pemula yang merupakan antara bestseller daripada Patriots Publication yang kini telah terjual lebih 5,000 naskah. Dan juga tidak lupakan buku Titanic di Hujung Jari yang merupakan buku pertama Titanic berbahasa Melayu di dunia. Buku ini merupakan hasil kajian daripada 23 buah buku dan telah terjual sebanyak 2,000 cetakan. Alright, sebelum kita bagi masa lagi 1 minit sebelum bermula. Saudara Zami dah masuk tu, Man? Okey, kita saudara Zami dah pun masuk dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf kali ketiga. Saya Aiman Hakim, moderator anda pada sesi kali ini, pada sesi yang bertajuk spesies manusia. Dan sebelum kita berbual lebih lanjut, kita memperkenalkan dulu barisan-barisan panelis. Iaitu pertama boleh saya perkenalkan saudara Amma Akmal ataupun nama glamour dia Amma The Tinker. Silakan. Kejap. Aiman. Sebelum mulakan, sebab ada masalah teknikal sikit, Zamir dengan Ustaz Faiz tak masuk tapi tak boleh masuk lagi. Mereka berdua masih lagi di sana. Jadi sebelum kita nak mulakan, boleh check tak dua speaker kita pada hari ni sepatutnya boleh masuk tapi tak boleh masuk. Dah. Tembak dulu, Aiman. Dah. Sebab tak ada orang approve berdasarkan apa yang Jamil WhatsApp. Tidak ada orang approve untuk Jamil dengan Ustaz Faiz. Tembak balik, takut Twitter Space pada hari ni kalau dia tintong sikit kita kena buat baru. Baik. Tembak dulu. Okey, rasanya dah boleh on dah, Man. Saudara Zamir dengan Ustaz Faiz ni dah jadi speaker pada malam ni. Kita boleh mulakan. Alright, Assalamualaikum sekali lagi. Selamat malam dan selamat datang diucapkan kepada semua follower, semua pendengar The Patriots Asia. Jadi sesi kali ini saya Aiman Hakim akan mengendalikan pada sesi yang bertajuk spesies manusia, yang kali ini kami menjemput dua orang panel iaitu saudara Zamir Muhyiddin, penulis buku Genesis dan juga penulis buku The Physics Odyssey,
dan juga seorang lagi saudara Amar. Sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut, orang kata tak boleh lah kalau kita tak kenal kita punya panel ni. Jadi panel pertama, saudara Zamir, boleh kenalkan diri sikit. Mungkin ada yang tak kenal lagi siapa Zamir kan. So silakan saudara Zamir. Okey, Assalamualaikum. Saya Zamir dan saya tengah buat PhD sekarang dalam bidang radiation. Cumanya saya cuma nak buat clarification lah. So bidang saya ni fizik. How can I fit into this subject? Macam mana saya boleh fit dalam subjek ni? So saya bagi 3 poin utama lah. Okay, pertama sekali, masa saya buat master dulu, bidang utama saya adalah material, smart material ataupun nanoteknologi. So mungkin bagi setengah orang, smart material ni ataupun nanotek ni adalah teknologi untuk meningkatkan kemampuan barang. Okay, contohnya TV daripada primitif jadi TV yang canggih. Maksudnya teknologi yang biasa kita faham adalah teknologi mencanggihkan barang. Tetapi bagi kami, smart material sensor, biosensor ni bukan sahaja berkemampuan untuk mencanggihkan barang tetapi juga berkemampuan untuk mencanggihkan manusia. So dia ada terms dia lah, iaitu transhumanism, iaitu integration kita dengan teknologi, integration kita dengan cyberspace. So kita ada sedikitlah pengetahuan tentang kemampuan manusia daripada prasejarah, manusia moden sampailah ke manusia di masa hadapan. Okey, poin pertama. Okey, poin yang kedua adalah salah satu kaedah untuk menentukan umur spesies manusia prasejarah ataupun fosil-fosil adalah menggunakan kaedah, salah daripada 2 kaedahnya adalah kaedah fizik lah, satu radioaktiviti, satu lagi adalah kaedah berdasarkan lapisan bumi. Okay, setiap lapisan tu dia ada umur dia sendiri. Okay, lepas tu yang ketiga adalah sebenarnya tentang spesies manusia prasejarah ni sebenarnya kita dah belajar dulu masa sekolah menengah. Cumanya yang kita kenal adalah sejarah paleolitik, neolitik dan sebagainya, tetapi kita juga tahu culture dia orang, cumanya tidak dispesifikkan siapa mereka kan. Tapi kita dah tahu lah culture dia orang sikit-sikit, tapi kita belum tahu secara detail daripada situ. Jadi saya punya perkongsian untuk malam ini adalah melibatkan yang poin-poin yang saya sebutkan tadi itulah. Dan melibatkan evolusi, melibatkan genetik tu semua adalah kepakaran Amar sendirilah. Okey, itu sajalah saya punya introduction. Terima kasih. Alright, sampai dan selamat. Untuk pengetahuan pendengar, tak lama lagi buku tulisan Amar yang bertajuk Biologia akan diterbitkan oleh Petrus dan kita tunggukan bila kemunculan dia. Alright, sekarang Amar boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Patriot. Nama saya Amar Kemazuddin Biramli. Bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Selangor. Kemudian sambung belajar ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kampus Kuantan dalam bidang bioteknologi. Dan sekarang sedang melanjutkan pelajaran dalam master di UKM pasal molecular biology ataupun microbiome pun boleh juga, sebab saya pun tak pasti bidang mana yang saya punya kajian ni jatuh. Jadi macam saudara Zamir sebelum ni, kepakaran saya lebih kepada biologi, tapi saya nak letak disclaimer sebab saya tadi baru cucuk vaksin, so sekarang ni saya macam lesu dan lesu lah. Jadi kalau macam ada sebarang macam gangguan ke ataupun saya macam lesu sikit atau blur-blur, maaf lah. Tapi saya akan sedaya upaya saya cuba untuk jawab persoalan yang dibentangkan dan juga topik-topik yang diberi. Cakap pasal
teori evolusi ni menarik juga sebab saya asalnya waktu zaman saya sekolah menengah macam biasalah, saya macam tak percaya sangat pasal teori evolusi. Tapi sekarang ni saya macam antara penyokong kuat lah. Kalau macam siapa yang pernah layan video saya di ML Studio mungkin akan faham lah. Jadi saya akan sedaya upaya saya cuba untuk terangkan pasal topik spesies-spesies manusia yang mewarnai sejarah sebab dia berkait rapat tentang sejarah tamadun manusia dan juga uh, evolusi itu sendiri. Alright, terima kasih. Alright, terima kasih Saudara Ahmad. Dan tadi saya tertanya Saudara Izzat. Jadi saya ada satu soalan. Sebelum kewujudan manusia ini, jadi saya nak tanya bagaimana keadaan bumi sebelum manusia dicipta? Adakah terdapat makhluk seakan-akan manusia yang bukan mentadbir, maksudnya yang menjaga bumi ni, yang bertanggungjawab bumi ni, dan bagaimana keadaan sebelum terwujud dia manusia? Saudara Zamir. Okey. Bumi ni, okey, dengar kan suara? Okey. Okey, bumi ni dia tercipta selepas pembentukan matahari. So, matahari dia terbentuk dulu sekitar 4.4 bilion tahun lalu. So, daripada hasil pembentukan matahari itu, baru terjadi planet-planet lain. Tak mengambil masa yang lama, lebih kurang 1 juta tahun selepas tu, maybe dalam 4.2, 4.3 bilion tahun yang lalu, bumi pun terbentuk. Pada masa itu, bumi dikenali sebagai Hadean Era. Diambil daripada nama Hades, iaitu dewa alam kematian Yunani, kerana keadaan bumi pada masa itu sangat-sangat teruk lah. Condition dia, kalau kita duduk pada ketika itu memang kita tak dapat nak hidup. Sebab dia penuh dengan lautan lava. Lepas tu dia punya atmosfer dia amat beradioaktif. Lepas tu kita masih belum ada lagi lapisan magnet yang dapat melindungi bumi daripada, bukan melindungi bumi, melindungi kehidupan dekat bumi daripada radiation matahari. So keadaan masa tu sangat teruklah, sering dihentam oleh meteor, letusan gunung berapi sentiasa meletus, lepas tu air sentiasa menggelegak, ada lautan magma dan sebagainya. Dan proses ataupun kejadian ataupun keadaan bumi pada ketika itu berlaku selama lebih kurang daripada 4 bilion sampai lebih kurang 1 bilion lah. Lebih kurang 1 bilion ataupun 500 juta tahun. Kemudian baru kita masuk ke Archean Era. Archean Era ni adalah zaman yang mana bumi telah munculnya hidupan. Okey, hidupan-hidupan ringkas lah, hidupan-hidupan simple, organisma kecil. Okey. So basically secara, kalau tak ada perdebatan dan saintis bersepakat bahawa hidupan bermula sekitar 3.8 bilion tahun yang lalu. Okey, kalau lebih tua daripada 3.8 tu, ya ada saintis kata hidupan dah bermula. Awal-awal bumi dicipta tu dah ada hidupan. Okey. Tapi masa tu dia ada debate lah antara saintis, betul ke ada hidupan tadi tu, kita masih tak ada evidence lagi. So evidence yang kukuh adalah sekitar 3.8 bilion tahun yang lalu. Okay, so daripada situ hidupan bermula sampailah ke sekarang. Okay, so manusia tu dia muncul, tapi benda ni maybe ada perdebatan lah tentang klasifikasi manusia. Itu kalau ada saintis menganggap Homo habilis tu adalah spesies manusia terawal. Ada yang saintis anggap Homo habilis tu tidak dikategorikan sebagai manusia. Okey, kalau kita kategorikan Homo habilis sebagai manusia prasejarah paling awal,
Jadi manusia tu dia muncul sekitar 3 juta tahun lalu lah. Lebih kurang macam tu. So itulah sedikit dan bumi ni dia punya iklim dia sentiasa berubah sekitar puluhan tahun lah. Dia ada cycle, dia ada interglacial cycle, ada glacial cycle. So kita ni dah masuk interglacial cycle lah. Maksudnya dia punya iklim dia iklim sejuk. Okay. So basically kalau ikut catatan yang kita dapat rekod lah, sekitar contohnya 45 bilion tahun lalu ataupun yang berjuta-juta tahun yang lalu, kita dapat lihat kalau kita tengok cycle, dia punya interglacial cycle ataupun glacial cycle tu, kita dapat tengok naik turun lah. Ada dia contohnya bumi ni mengambil masa sekitar ratusan ribu tahun mengalami suhu dia menurun. Lepas tu dia naik balik. Ratusan ribu tahun dia akan naik balik, lepas tu dia turun balik. Okey, ketika bumi ni keadaannya sangat-sangat sejuk, kutub utara tu dia punya lapisan ais dia sampai ke melitupi sampai ke garisan khatulistiwa. So basically dia punya sejuk dia tu sampaikan daripada lapisan ais pada utara tu, dia turun ke sampai lapisan atmosfera. So bila suhu dia naik, dia mencair semula, lepas tu kutub tu tinggal dekat utara dengan selatan je lah. So itu antara so dia punya iklim dia tu akan sentiasa berubah dan dijangkakan contohnya lagi satu fenomena yang normal adalah padang Sahara tu. Ratusan ribu tahun yang lalu dia adalah padang rumput. Okay, dia tak ada pasir lah. So nanti ratusan ribu akan datang, kawasan tu akan berumput semula. So begitulah dia punya keadaan bumi, dia iklim dia ada perubahan dia, turun naik dia. So itu je lah. Saya nak sambung boleh ke? Boleh. Okey. Sebab soalan ni macam dulu pernah tak adalah diutarakan, tapi dulu Zamir pernah cerita pasal macam mana planet-planet ni wujud, dan kemudian saya sambung balik cerita pasal macam mana hidupan boleh wujud melalui planet-planet ni. Jadi kiranya dia macam artikel yang bersambung. Jadi saya ingat macam ni saya boleh sambung sikit. Macam Zamir cakap, dulu bumi ni primitif. Ada gas-gas semua tu, panas, dah ada meteor hentam semua tu. Menariknya proses kejadian hidupan, macam mana cakap, memang dulu saintis ada bagi postulasi pasal macam mana waktu zaman tu hidupan boleh wujud. Tapi sebelum kita mula pada macam mana hidupan ni boleh wujud semua tu, kita kena start dengan hipotesis Miller-Urey. Waktu zaman gas-gas primitif tu ada, kita kan tahu gas-gas primitif yang ada waktu itu ialah metana, amonia, hidrogen, semua itulah. Dan kemudian gas ni bila dipanaskan akan hasilkan kompaun organik melalui interaksi kimia. Kompaun ni pula kemudiannya akan terlarut dalam air dan menghasilkan sup purba. Dalam sup ni hanya ada asid amino saja. Dan menariknya, asid amino ni bahan pada protein lah. Menariknya, yang macam saya sebut sebelum ni, gas-gas primitif tu, metana, amonia, hidrogen, semua tu ada bahan-bahan asas untuk buat protein. Karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen. Dan mungkin kalau ada gas lain, sulfur semua tu. Jadi adalah 2 orang cikgu. Sebab tak silap saya, Miller-Urey ni cikgu. Dia orang buat kajian. Betul ke kalau kita cuba reaksikan gas-gas ni dalam satu kebuk, boleh tak kita hasilkan bahan-bahan berprotein ni, asid amino ni? Mereka cubalah dan jadi, memang dapat. Mereka reaksikan metana, amonia dan hidrogen. Kemudiannya hasil benda ni, macam cakap, dia macam tersejat, macam terlarut dalam wap-wap air dalam kebuk tu. Dan bila mereka analisa kan, memang dapat asid amino ni. Kemudian daripada inilah hipotesis Miller-Urey lah. Dan kemudian daripada benda ni, kita kena faham
asid amino dan protein ni dia sifat dia pelik sikit sebab dia macam cakap dia boleh larut dalam benda bukan polar macam contoh minyak, dan dia juga boleh larut dalam benda berpolar sebab dia ada charge. Jadi sebab ada charge ni lah mereka apa asid amino ni boleh berinteraksi dan kemudiannya mewujudkan satu jenis hidupan paling asas lah dekat muka bumi. Dan pada ni kita masuk pada teori panspermia. Itulah saya cakap sebelum ni teori Miller-Urey. Panspermia pula melibatkan teori asal-usul makhluk asing. Jadi mungkin kalian akan kepelik lah, ada makhluk asing ke? Yang tu nak cerita panjang ceritanya. Tapi benda ni berkait pasal meteor yang Zamir cerita sebelum ni. Jadi maksud teori panspermia ni, hidupan bukan wujud melalui interaksi yang gas-gas primitif tu. Tapi dekat bumi, hidupan ni wujud melalui interaksi gas-gas primitif ni dekat luar bumi yang dibawa oleh meteor kemudiannya menghempas ke bumi. Inilah teori panspermia. Teori asal-usul makhluk asing. Jadi macam mana saintis boleh dapat postulasi ni? Sebab bila mereka kaji batu-batu meteor yang dulu kan, contoh batu meteorit Murchison yang terhempas pada tahun 1969. Bila mereka belah batu tu dan kaji bahan-bahan dalam batu tu kan, mereka terkejut ada kompound organik macam RNA, urasil dan xanthin. Urasil, xanthin ni tak silap saya bahan-bahan asid amino juga. Tak silap saya lah. Jadi melalui batu meteor ni mereka tahu yang meteor ni boleh wujud bahan-bahan organik ni. Dan menariknya, batu meteor ni umur dia ialah 4.95 bilion tahun. Yakni 500 juta tahun lebih tua daripada usia bumi. Jadi ya benda ni juga macam bawa persoalan lah. Okey, kalau contoh batu meteor ni ada bahan-bahan organik, maka ada possibility tak? Ada kebarangkalian tak? Dekat luar pun ada bahan-bahan organik ni. Ada tak kebarangkalian makhluk asing wujud dekat sana? Ni saya biarlah soalan. Tak nak cerita sebab nanti meleret. Dan daripada dua teori ni, masuk pula kepada teori endosimbion. Dia kiranya, saintis tak tahu sama ada hidupan ni wujud melalui teori Miller-Urey ataupun melalui teori panspermia. Tapi yang pasti dua-dua akan menganjak kepada teori endosimbion. Okey, macam saya cerita sebelum ni, bila asid amino ni, protein ni, semua peptide, dia berinteraksi sama sendiri, benda ni akan mewujudkan protosel. Maknanya sel yang betul-betul purba lah. Dan nama sel ni ialah sel ni kemudian akan mewujudkan prokariot purba. Contoh macam bakteria ataupun archaea. Melalui benda ni, kemudiannya bakteria ni ada makan. Bakteria purba ni ada makan bakteria lain. Contoh bakteria purba yang dimakan tu, bakteria yang menghasilkan tenaga. Dan bakteria tenaga ni, kemudiannya, tapi waktu dia makan tu, dia tak diserap jadi macam zat tau. Sebab bakteria purba tu, bakteria yang dimakan tu punya macam dia ada function lain. Macam dia boleh bantu bakteria purba tu. Jadi apa yang jadi? Bakteria yang dia kena makan tu, dia jadi macam ada hubungan mutual. Dia jadi simbiot. Contoh macam simbiot, macam kita kan dalam usus kita ada bakteria yang tolong cerna makanan kan. Macam tu lah, bakteria tu, dia tolong bakteria purba tu. Dan bakteria yang dimakan tu, sekarang dikenali sebagai mitokondria. Dan sebab tu, saya sambung terus. Lepas ni saya cerita balik. Dan kemudian ada juga bakteria yang dah makan bakteria tu, dia makan lagi bakteria yang buat makanan guna matahari. Guna cahaya matahari. Bakteria yang kena makan tu, yang guna cahaya matahari tu, kemudian ni jadi bahan fotosintetik. Saya tak ingat apa nama plastid, nama bakteria tu. Jadi dalam organel tu. Jadi sebab tu kalau kita tengok macam kajian DNA apa dalam sel, dalam satu sel manusia, kita sekurang-kurangnya ada dua jenis DNA. Satu DNA sel tu, satu lagi DNA dalam mitokondria. Jadi DNA ni berlainan. Kalau pokok ada 3 jenis. Dan jadi melalui bakteria yang makan bakteria ni dan kemudian makan bakteria tu, kemudiannya berevolusi menjadi sel yang komplit, jadi eukariot nama sel tu. Contohnya macam protozoa.
Dan kemudiannya berevolusi lagi menjadi sama ada tumbuhan, sel tumbuhan ataupun sel haiwan, dan daripada sel haiwan inilah akan berevolusi menjadi hidupan ikan, kemudiannya berevolusi menjadi amfibia, kemudiannya berevolusi menjadi reptilia, yang kemudiannya terbelah apa cabang dia menjadi burung dan mamalia. Yang tumbuhan tu jadi pokok lah. Jadi itu sedikit macam mana hidupan boleh wujud melalui apa dalam fasa terawal kewujudan bumi lah. Itu ceritanya. Alright, tadi saya ada soalan untuk Amar sebab saya tertarik dengan satu kenyataan Amar tadi berkaitan untuk unsur dan sebagainya. Kalau tadi soalan untuk Amar ialah mengikut kitab suci Al-Quran kan, ada ayat di dalam surah-surah tertentu yang mengatakan manusia ini dicipta daripada tanah, dan ada surah-surah yang mengatakan dicipta daripada air mani. Boleh Amar terangkan? Ataupun dia ada combination antara dua tu ke, ataupun dia merupakan salah satu daripadanya saja? Boleh Amar terangkan dengan lebih lanjut? Apa soalan dia? Mengikut kitab suci ada ayat mengatakan manusia berasal dari tanah atau dari air mani? Itu soalan dia. Atau dan ada juga Dan air mani. ada Okey. ayat yang mengatakan dari Okey, sudut sains macam mana tu? Okey, dari sudut sains kan. Macam mana saya cakap? Macam itulah jawapan ni. Sebab macam mana? Saya rasa jawapan saya akan sama dengan Zami lah. Kalau benda yang melibatkan metafizik ni, melibatkan mukjizat, kami tak nak sentuh. Sebab benda tu memang benda yang mencari akal. Jadi dalam ayat tu yang mengatakan manusia berasal dari tanah, yang tu ialah perkara mukjizat. Jadi kami tak boleh mensainskan benda tu. Sebab kalau kami cuba sainskan benda tu, okey. Contoh kalau saya bagi soalan lah. Cuba kalau kalian sainskan roh. Mungkin kalian tak boleh. Memang tak boleh pun. Dan kalau kalian cuba juga untuk sainskan roh, maka kedudukan kalian ni akan jadi lebih tinggi pada Nabi lah. Sebab Nabi pun tak tahu pasal roh. Sebab Allah sendiri cakap, benda mukjizat hanya dia saja yang tahu. Betul kan pemahaman saya, Ustaz Sarif? Jadi, kalau benda-benda yang melibatkan mukjizat, saya tak nak sentuh dan tak nak kacau. Sebab memang benda yang tak boleh nak disainskan. Macam contoh lah, cuba kamu sainskan, macam saya pernah cerita sebelum ni. Cuba kamu sainskan proses kejadian Nabi Isa atau Nabi Adam. Nabi Isa lah, saya ambil contoh senang. Memang takkan dapat sainskan. Kalau kita cuba sainskan, memang kita akan capai satu konklusi, Nabi Isa anak Aram. Which is something that is impossible. Ini saya quote lah. Nanti kalau ada orang misquote benda ni, cakap saya buat ajaran sesat pula. Jadi itulah. Amar, kalau katakanlah about kan ada persoalan daripada Amar tu kan, dia cakap tentang apa je persoalan daripada Aiman tu, manusia diciptakan daripada tanah. Ada tak konsep dalam sains itu yang mengaitkan penciptaan manusia dengan tanah? Utuh tanah ke dalam badan manusia? Tanah tu kita nak cakap pasal apa? Sebab tanah tu sangat umum. Tanah ada silikon, ada juga bahan apa organik semua tu, which is something that even us humans have. Macam saya cerita sebelum ni, ada methane, ada apa sulfur apa semua tu. Ada carbon. Benda ni ada dalam tanah. Ada karbon, memang ada dalam tanah. Tapi macam mana saya cakap? Kalau saya cakap manusia, saya cuba sainskan proses kejadian manusia ni daripada tanah dengan pemahaman sains, dengan benda mukjizat, itulah sesuatu benda yang saya tak berani nak buat. Walaupun saya tahu dalam tanah tu ada benda-benda organik, benda-benda yang sama yang boleh digunakan. Ya, benda yang sama yang ada dalam eksperimen Miller Urey dan juga panspermia. Saya tak berani nak cakap. Tapi yang saya boleh cakap, yang manusia berasal terjadi pada air mani tu, yang tu saya boleh iakan lah sebab memang benda yang boleh observable. Itu je yang saya boleh pendapat saya. Panjang pula Okay, tambah sikit lagi Ahmad ceritakan semula bagaimana kejadian manusia ni menurut sains. Ya betul daripada air mani dan sekian-sekian. Boleh Ahmad detailkan lagi?
Uh, Alamak, sebab saya lupa dah lama tak belajar benda apa pasal pregnancy science ni. Macam yang kita tahu macam biasalah. Air mani bercampur dengan ovum. Kemudiannya akan mewujudkan apa sel-sel apa blastosis, apa a lump of cells lah. Kemudiannya dia differentiate lagi menjadi zygote, melekat pada dinding rahim, mewujudkan fetus, dan pada fetus ni lahir menjadi bayi. Itulah apa benda yang paling simple lah saya bercerita. Sebab kalau saya cerita lagi dalam, korang takkan faham lah. Okay. Alright. Tadi Ahmad dah ceritakan bagaimana asal apa unsur bagaimana manusia tercipta dengan daripada unsur tertentu dan juga berkaitan dengan tanah dan manusia dan sebagainya. Jadi ada soalan untuk saudara Zami. Terdapat daripada dulu sampai sekarang, berapa jenis spesies manusia telah wujud? Daripada manusia pertama sampailah ke hari ini. Berapa jenis manusia yang telah terwujud? Saudara Zami. Okey. Terdapat sekurang-kurangnya ada 9 spesies manusia yang telah wujud di zaman dalam sejarah manusia. Termasuk kita lah. Kita dikategorikan sebagai Homo sapien. Homo sapien ni bermaksud manusia bijaksana lah. Sebab perbezaan antara kita dengan manusia terdahulu adalah kita punya keupayaan kognitif. Okey. Okey, saya kita tak dapat, saya takkan kongsikan semua spesies, sekurang-kurangnya 9 spesies itulah. Saya cuma kongsikan beberapa sebab antara spesies tu yang kita masih belum kenal sepenuhnya kerana kita belum jumpa jumlah fosil ataupun jumlah fosil manusia tu, spesies untuk manusia tu yang banyak lah. So bila kita tak jumpa fosil tu banyak, kita tak dapat tahu culture dia orang macam mana. Kita tak tahu kemampuan dia orang macam mana, kita tak tahu fizikal dia orang macam mana. So saya kongsi satu-satulah. Okey, pertama sekali antara spesies manusia adalah Homo habilis. Okey, majoritinya saintis menganggap Homo habilis ni adalah sebahagian daripada, maksudnya dia tergolong dalam genus Homo lah, maksudnya dia dalam spesies manusia lah. Ada juga sebahagian saintis yang tidak kategorikan Homo habilis ni sebagai manusia. Antara sebabnya sebab fizikal dia orang ni dia macam serupa sikit dengan monyet. Dan dia orang duduk atas pokok, masih duduk atas pokok, dia orang tak duduk atas tanah sebab advantage duduk atas tanah tu masih belum ada. So dia orang tak ada perlindungan untuk berlindung daripada haiwan-haiwan buas, daripada sebarang bentuk bahaya. So dia orang lebih prefer duduk atas pokok daripada duduk atas tanah. Okey, Homo habilis ni dia muncul sekitar 2.3 juta tahun yang lalu. Lepas tu Homo habilis ni bermaksud handyman, maksudnya mereka adalah kategori ataupun manusia, spesies manusia pertama yang boleh gunakan barang ataupun senjata lah. Tapi sebenarnya ada juga, sebenarnya senjata ni ataupun teknologi ni, maksud teknologi ni sangat-sangat luas ya. Cuma teknologi ni dia boleh, secara simpelnya adalah barang yang extend daripada diri kita. Okey, contohnya kita ada tangan tapi kita guna benda lain untuk capai suatu objektif. Okey, contohnya ada burung gagak. Okey, burung gagak dia boleh gunakan dawai, dia boleh gunakan ranting kayu untuk dapatkan makanan. Itu salah satu teknologi lah, salah satu maksud teknologi. So Homo habilis ni dia berkemampuan untuk gunakan batu lah, dia boleh dapat bentukkan senjata gunakan batu. Okey, dan mereka telah wujud, kira dikategorikan mereka wujud pada zaman Paleolitik awal. Okey, yang ini Homo habilis ni dia kita tak tahu banyak culture dia. Assalamualaikum. Cubaan.
untuk memburu. Tunggu dulu, Ustaz. Mereka masih tak mampu lagi untuk memburu. So mereka gunakan benda tu untuk makanan lah, untuk scavenge makanan. Okey. Kemudian Homo yang kedua adalah Homo erectus. Okey. Dalam Homo erectus manusia telah bersepakat, bukan manusia, saintis telah bersepakat Homo erectus boleh dah dikategorikan sebagai manusia lah. Dan mereka muncul sekitar 1.9 juta tahun yang lalu. Dan kali terakhir mereka hidup adalah 100,000 tahun lalu dekat Indonesia. Okey, Homo erectus ni memang mempunyai kemampuan yang sangat menakjubkan lah berbanding Homo habilis, sebab mereka adalah spesies manusia pertama yang dapat menghasilkan api, dan mereka gunakan api itu untuk kelebihan, macam-macam kelebihan, misalnya memasak. Okey, so manusia dah start masak masa zaman Homo erectus lagi, dan mereka juga gunakan api untuk melindungi diri, untuk bagi kehangatan. So Homo erectus ni dia dah start tinggal dekat atas tanah lah, dia dah tak tinggal atas pokok lah. So ketinggian mereka pun lebih kurang macam kita lah, 146 hingga 185 cm, lepas tu mempunyai berat sekitar 40 hingga 68 kg. Kemudian antara kemampuan yang menakjubkan tentang Homo erectus ni adalah dia dapat berlayar. Okay, sebab tu kita jumpa fosil dia orang, dan boleh dikatakan Homo erectus ni adalah spesies manusia pertama yang berhijrah keluar Afrika. Okay, mereka dah sampai ke Eropah, mereka dah sampai ke Asia, dan terutama sekali, dan fosil terakhir yang kita jumpa adalah di Indonesia lah maksudnya. Okey, kemudian mereka juga dah start makan benda yang masak. Yang bagi kelebihan makan benda masak ni adalah dia bagi lebih tenaga lah, dan diet lebih baik lah daripada makan benda yang tidak memasak. Okey. Lepas tu dikatakan yang ni kita masih tak dapat kesimpulan yang kuat lah, iaitu Homo erectus ni ada kemampuan untuk mempunyai kesenian. Okey. Kita tak ada bukti yang kuat sebab seni yang ada yang melibatkan Homo erectus adalah berbentuk zigzag. Okey. Zigzag ni boleh jadi intention kita nak buat bentuk tu, ataupun boleh jadi benda tu unintention, macam bentuk cakaran ke apa semua kan. Okey, kemudian lagi satu benda yang masih berperingkat hipotesis adalah Homo erectus adalah spesies manusia pertama yang mampu berbahasa. Okey, ini masih hipotesis lah, sebabnya kita tak tahu, sebab saintis percaya Homo erectus ni ada potensi untuk bercakap, tapi adakah mereka mampu merealisasikan potensi tersebut? So itu yang kita tak tahu, sebab kemampuan berbahasa atau kemampuan bercakap ni adalah sesuatu yang tidak meninggalkan rekod, melainkan orang tu menulis lah kan. So mereka ni tak menulis. So itulah dia. Okey, kemudian yang seterusnya adalah Homo neanderthal. Homo neanderthal ni adalah orang kata spesies manusia yang paling rapat lah dengan kita, sebab mereka hidup, sebenarnya Homo erectus pun hidup sekali dengan kita, dengan Homo sapien, tapi tidak lama lah. Maksudnya kiranya kalau macam Homo sapien 10 tahun ataupun maybe 5 tahun, Homo erectus tu dah tak ada. Okey, maksudnya dia dapat hidup sekadar 5 tahun je, maksud tak cukup lama, tapi pernah hidup sekali. Sebab Homo sapien dia muncul 300,000 tahun yang lalu, dan Homo erectus pula dia last kali dia mati pupus adalah 100,000 tahun yang lalu. So ada orang kata mereka pernah hidup sejaman lah, tapi tidak begitu lama. Okey, tapi Homo neanderthal mereka hidup sekali lah dengan Homo sapien. So Homo neanderthal ni dia serba-serbi lebih boleh lah berbanding Homo erectus. Homo neanderthal ni dia dapat dapat hasilkan api, dapat hasilkan tempat tinggal yang primitif lah. Mereka ada yang tinggal dalam gua, ada yang tinggal dalam satu bentuk binaan yang primitif lah, tak macam rumah. Dan mereka dapat buat senjata komposit. Komposit weapon ni dia macam kapak lah.
dia ada kayu, lepas tu dia ada batu, lepas tu dia diikat. So maksudnya dia gabungan beberapa bahan untuk bentuk satu senjata. Lepas tu mereka dapat bina buat apa? Tombak. Kemudian sebelum saya terlupa nak cakap yang Homo erectus juga dah mula pandai memburu lah. Berbanding spesies manusia sebelum ni, dia tak takut nak memburu. Homo erectus dah mula pandai memburu. Homo neanderthal pun dah mula pandai memburu. Dan mereka pandai berlayar. Dan mereka hidup berkumpulan. Mereka ada organisasi kecil lah. Dan mereka tak dapat, mereka masih belum ada kerajaan. Even Homo sapiens pun masih belum ada kerajaan ketika awal kemunculannya. Homo neanderthal ni dia hidup berkabilah. Okay, maksudnya setiap kabilah tu merangkumi sekitar 12 hingga 25 orang. So mereka duduk, ada yang duduk jauh-jauh, ada setengah tempat yang duduk rapat-rapat, dan Homo neanderthal ni telah meliputi banyak benua lah. Dia orang dah masuk Eropah, dia orang dah masuk Asia, dia dah masuk Amerika, saya tak pasti. Okey, Homo neanderthal ni dia punya otak dia lebih besar daripada kita. Besar sikit lah daripada kita. Kalau macam lelaki, dia punya besar dia 1600 cm padu. Kalau macam Homo sapien kita ni 1300. Dia orang 1600, kita 1300. Otak dia orang besar sikit. Tapi otak ni bukan menunjukkan tanda kebijaksanaan lah. Tapi Homo neanderthal masih spesies yang menakjubkan lah, sebab banyak benda yang diorang boleh buat, dan mereka pun ada kemampuan untuk berbahasa. Mereka ada proto-language. Okey, dan siapa lagi? Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal. Lepas tu last sekali adalah Homo sapien. Homo sapien adalah kita. Okey, lagi satu, Homo neanderthal ni dia pun ada kemampuan untuk beritual. Maksudnya dia orang ada ritual. Kalau ada orang mati, dia orang akan tanam. Lepas tu dia orang ada letak tanda-tanda ritual tu adalah pada dia orang punya perkuburan tu. Dan dia orang ni pun dah mula membela. Maksudnya dia orang jadikan haiwan sebagai pet ataupun kawan memburu lah. Kemudian Homo sapien muncul sekitar 300,000 tahun yang lalu, dan Homo sapien pada peringkat awal dia macam manusia ni, dia awal-awal dia memang slow sikit untuk bangunkan teknologi, untuk bangun kerajaan, sebab kita punya teknologi kita sangat primitif, sebab tu kita slow. Tak macam sekarang lah. Sekarang start tahun 1970 kita punya perkembangan teknologi eksponensial, sebab kita dah ada macam-macam teknologi yang terbangun kan. So dulu agak slow lah. Dan antara trivia yang menarik adalah Homo neanderthal ni dia DNA dia orang ada dekat sebahagian daripada kita, sekitar 2 hingga 3% lah. So maksudnya ada interbreeding, maksudnya ada perkahwinan. Adapun ada seksual lah antara Homo sapien dengan Homo neanderthal ni. Dan itu telah menjadi salah satu faktor kepupusan diorang. Okay? Homo neanderthal ni ada beberapa faktor lah yang membawa kepada kepupusan diorang. Antaranya adalah interbreeding antara Homo sapien dengan Homo neanderthal. Lepas tu mereka ada competition antara Homo sapien dengan Homo neanderthal, ataupun mereka pupus disebabkan oleh iklim, disebabkan bencana, penyakit. Dia macam ketika orang Eropah datang ke Amerika Syarikat, ke tanah mereka, dan perkara itu menyebabkan orang asli Amerika, Red Indian tu, mendapat penyakit lah daripada Eropah. So begitu juga yang mungkin berlaku kepada Homo neanderthal, iaitu interaksi antara Homo sapien yang baru berhijrah keluar dari Afrika, kemudian bertemu dengan Homo neanderthal, menyebabkan Homo neanderthal ni dia menerima penyakit daripada Homo sapien. So itu antara sebab-sebab. Ada beberapa hipotesis lah yang membawa kepada kepupusan Homo neanderthal ni. Okey, dan kita ada spesies-spesies lain yang masih kita tak tahu sepenuhnya lah culture diorang. Contohnya macam Homo asparagus, Homo antecessor.
So itulah dia yang saya boleh kongsikan. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih kepada saudara Zamir. Tadi Zamir ada jelaskan salah satu spesies manusia tu ada dia seakan-akan dengan monyet, iaitu mereka duduk dekat atas pokok dan sebagainya. Jadi ada satu soalan untuk Amar yang related dengan kenyataan Zamir tadi. Adakah sebab yang demikian menyebabkan Charles Darwin dikatakan Charles Darwin berasal dari Amar kemukakan hujah kenapa Charles Darwin mengatakan sedemikian? Okey. Sebelum tu saya nak betulkan pemahaman. Ramai orang ingat Darwin cerita pasal manusia berasal daripada burung. Tapi kalau kita baca buku Original Species, tak cerita pun pasal benda tu. Tapi dalam buku Descent of Man, dia ada cerita. Tapi dia macam lebih kepada hipotesis lah. Tapi dia cerita kenapa manusia berasal daripada burung. Kita kena cerita juga apa penjelajahan Charles Darwin. Dalam waktu dia tulis thesis Origin of Species dia. Kalau sesiapa yang pernah baca Origin of Species, kalian akan perasan buku dia menarik tau sebab dia cerita dia tak macam jurnal sains, dia macam buku pengembaraan. Dia masih pasal sains lah. Tapi sambil dia mengembara tu dia cerita pendapat dia. Dan dalam pendapat tu dia ada cerita pasal pengalaman dia lepak dengan ahli kelab burung merpati di UK, yang ada ahli dia daripada Parsi ada, daripada negara lain semua ada. Dan kemudian dia ada cerita juga pasal pengalaman dia dengan kelab farmer tak silap saya, ladang, pasal baka-baka lembu tak silap saya lah. Dan ada juga dia punya pendapat dia lepas dia dapat catatan daripada Wallace, kawan dia yang kaji pasal biologi yang duduk di tanah Melayu waktu ketika itu. Jadi waktu dia tulis tu, dia cerita burung merpati ni dekat UK lain. Tapi dekat Parsi dia punya bentuk macam lain. Tapi mereka masih burung merpati. Dan bila dia pergi tak silap saya di Galapagos kot, ke Amerika Selatan. Dia jumpa pula burung finch. Burung finch ni dia spesies yang sama. Dia maksud saya ke spesies yang sama. Dia burung yang sama. Tapi di setiap tempat di Afrika, di Amerika Selatan, di Galapagos, ada dalam sekitar 6 ke 7 burung jenis finch, burung finch yang dijumpa. Semua paruh dia lain-lain. Sebab ada paruh yang tebal boleh makan biji, makan kacang apa semua tu. Yang paruh kecil boleh makan serangga. Dan ada juga yang paruh tirus. Itu untuk buru ikan, tak silap saya. Tapi mereka ni masih semua burung ni masih burung finch. Daripada situ Charles Darwin tulislah pasal kajian spesies apa semua tu. Semua tu. Mereka ni juga ada macam mereka ni juga ada jenis haiwan yang sama tapi menjadi baka-baka baru disebabkan interaksi alam. Contoh kalau kita nak wujudkan lembu spesies contoh yang gemuk kan, kita akan kacuk lembu ni dengan lembu tu. Yang ni kita panggil artificial perkataan tu? Nak mudahkan evolution lah, artificial. Sebab kita kahwinkan lembu ni. Artificial selection, maksud saya. Maaf. Dia kahwinkan lembu ni. Tapi kalau macam ni kalau alam sekitar. Macam Zamir pernah cerita sebelum ni. Dunia ni, alam ni dia tak statik tau. Dia ada climate change. Dia ada gangguan climate. Kemudian ada gunung berapi meletup. Lepas tu mungkin sebab situ tak ada makanan, jadi haiwan-haiwan ni terpaksa berpindah ke tempat lain. Jadi disebabkan benda ni, mereka terjadinya satu konsep yang dinamakan oleh Charles Darwin sebagai natural selection. Sebab mereka ni jadi baka yang baru disebabkan oleh tindak balas alam berbanding macam artificial selection. Kita yang kawal benda tu dan wujudkan baka baru. Sebab tu dekat Amerika Selatan
tak ada kuda. Sebab kuda semua ada pada Amerika Utara saja. Sebab kuda tak boleh lalu kat kawasan sekitar Colombia tu. Satu. Dan lagi satu, kuda ada. Tapi dia tak dapat macam hidup kat kawasan Amerika Selatan. Dan sebab itulah tamadun Inca, tamadun Aztec semua tu, mereka walaupun mereka ada teknologi yang mengagumkan, tapi sebab tak ada kuda, mereka tak boleh nak macam semaju di dunia lama macam Eropah, Asia dan sebagainya. Sebab tak ada kuda je. Dan daripada perkara inilah apa datangnya Jabatan Darwin. Manusia ni mungkin berasal daripada monyet. Tapi dia bukan cakap mungkin macam berkait dengan monyet. Dan ini Jabatan Darwin. Dan memang orang bahan dia lah. Maki dia semua tu sebab dia kata buat ajaran sesat semua. Padahal Darwin ni kira macam taat agama jugalah. Taat agama juga. Tapi kalau itu yang Jabatan Darwin. Tapi kalau Jabatan moden, kita punya DNA 99% sama dengan chimpanzee. Jadi adakah kita berasal pada chimpanzee? Jawapannya tak juga. Sebab kita dengan tikus 70%. Jadi kita berasal dari tikus ke? Tak. Tapi apa yang buat kita ada similarity rate dengan chimpanzee dengan tikus ni tinggi? Sebab kita berkongsi protein dan DNA yang sama. Dan daripada benda ni lah. Dan disebabkan inilah saintis, kalau macam contoh nak buat vaksin, dia akan buat dekat tikus. Sebab tikus macam saintis dah tahu apa genetic map manusia. Saintis dah tahu genetic map untuk tikus. Jadi saintis cuba just buat eksperimen pada tikus lah. Sebab kalau buat kat manusia kan mati siapa nak tanggung kan. Jadi buat pada tikus. Dan bila dapatan tu macam okey, tikus ni boleh terima vaksin ni. Manusia boleh lah kan. Itu ceritanya. Saintis boleh buat pada chimpanzee. Tapi masalah chimpanzee ni, dia macam nak jaga dia payah. Jadi saintis buat kat tikus lah. Tikus hidup macam dia nak membesar di matang senang apa semua tu. Jadi itulah sedikit pasal teori evolusi Darwin. Pasal manusia ni berasal daripada monyet ke tak. Saya nak sambung lagi. Manusia dengan Homo erectus semua ni, sebenarnya dia punya sifat-sifat dia macam chimpanzee saya cakap kan. Ada similarity rate tinggi kan. Mereka pun ada similarity rate yang tinggi. Sampai satu tahap Homo sapien ni macam Zami cerita boleh membiak dengan Neanderthal. Dan benda ni tak macam saya cakap pelik tau. Sebab kita kan ada si rimau. Ada singa kahwin dengan harimau. Tapi masalahnya si rimau ni dia selalunya mandul. Sebab kita kena faham ada dua konsep ni. Kan contoh Homo sapien. Kalau ikut terma klasifikasi biologi, genus, spesies. Yang sapien tu spesies lah. Homo